Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Tersambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 83 pada golongan yang ke-13 ataupun dalam bab yang ke-13, golongan yang bakal menyesal pada hari kiamat seandainya mereka mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah. Golongan yang ke-13 yang disenaraikan daripada kitab ini ialah bersikap riak, memiliki perangai yang tidak elok, yang disebut sebagai salah satu sifat mazmumah. Dalam Islam dia ada dua, satu dipanggil sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang Allah suka, merendah diri, bersyukur, sedar diri, memandang diri dengan penuh kelemahan. Ini sifat-sifat yang terpuji.
Ada satu lagi dia panggil mazmumah, sifat yang tercela, yang agama arahkan kita menjauhkan diri daripada sifat ini. Contohnya tadi ialah riak, termasuk juga sum'ah. Nanti kita tengok sikit beza riak dengan sum'ah. Kemudian bangga diri, sombong, ini semua penyakit dalam Islam yang agama arahkan kita menjauhkannya. Jangan diambil penyakit-penyakit ini. Baik, pagi ini tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita nak tengok tentang riak. Sebahagian manusia menipu dengan penampilannya dan membuatmu tertarik dengan pembicaraannya. Anda melihat raut mukanya tidak mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang terpendam di dalam dadanya adalah berbeza dengan lidahnya. Ia melakukan perbuatan baik semata-mata untuk menunjuk kepada manusia agar dibicarakan dan dipandang orang. Ia sebenarnya tidak mempunyai maksud yang baik, tidak berniat ikhlas kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, riak ini disebut sebagai menunjuk. Bahasa Melayu kata menunjuk-nunjuk lah, macam tu. Daripada kalimah ra'a, maknanya seseorang itu suka sekiranya amalannya itu dilihat oleh orang, dan dia buat amalan itu memang dengan niat menunjuk kepada orang lain. Itu nama dia riak. Dan niatnya bukan lillahi ta'ala, walaupun pada lafaz mulut bibirnya lillahi ta'ala, tapi hatinya nak menunjuk kepada manusia. Itu nama dia riak. Tadi saya sebut satu lagi dipanggil sum'ah. Sum'ah ini maknanya buat suatu amalan tetapi sama juga dia nak dengan amalan yang dibuat tadi orang puji. Dia suka dengar orang puji dia. Sum'ah ni daripada perkataan sami'a, makna mendengar. Riak tadi perkataannya ra'a, makna melihat. Dia suka menunjuk-nunjuk amalannya. Itu nama dia riak. Sum'ah ini dia buat amalan dan dia seronok bila orang puji. Dia seronok. Itu sum'ah. Sama juga adik-beradik riak juga. Benda yang perlu dan mesti dijauhkan. Walaupun ibu ayah sekalian, kita kena faham macam ni. Ibadah dalam Islam ni dia ada dua kategori. Satu, ibadah yang kita buat dan terpaksa dilihat oleh orang lain. Itu memang tak boleh elak punya. Kita buat ibadah tu orang akan nampak. Contoh, pagi ni kita mari semayang subuh dan kuliah subuh, orang nampak. Kita puasa Ramadan, orang tahu. Kita pergi haji, lagi orang tahu. Siap buat kenduri. Kalau KT1 tu keluar TV terus, tak salam dengan agung umpamanya, orang nampak kan. Itu amalan yang memang suka ke tak suka, orang akan nampak, orang akan tahu. Tapi pastikan niat kita betul. Kita datang solat subuh pagi ni bukan nak dapat pujian siapa-siapa. Kita dengar kuliah pagi ni bukan nak
dapat pujian pak mentua ke apa, bukan. Dan satu lagi, amalan yang kita boleh sembunyi, yang orang mungkin tak tahu. Kita baca Quran diam-diam, makna seorang-seorang di rumah kan, isteri pun tak tahu. Kita diam-diam buka handphone, transfer online, derma pada mana-mana, siapa pun tak tahu. Kita bangun tahajud pagi tadi umpamanya tak, kalau kita tak cerita ke orang, siapa pun tak tahu. Jadi kaedahnya ada dua. Satu yang memang kita kata terpaksa ditunjuk lah, macam sekarang ni. Mana boleh kuliah subuh sembunyi-sembunyi kan, tak pernah dibawa orang. Jadi pastikan niat itu betul. Niat kita tu betul. Apa-apa hal sekalipun, tuan-tuan ibu ayah sekalian, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala di mulut dan juga dalam hati kita mesti selari lah. Dan ada juga contoh yang selalu kita sebut, almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus bagi contoh. Riak ni senang aja dia kata. Nak tahu contoh riak tu senang. Kita semayang depan ada orang 10 minit baru habis semayang tu. Kita semayang tak ada orang ataupun depan kucing, semayang yang sama 4 minit setengah. Maknanya ada masalah. Tak, itu Tuan Guru pernah sebut contoh dia gitulah. Dia kata depan orang 10 minit, angkat jari tahiyat pun punyalah slow. Ada orang kan, pak mentua, tapi depan kucing jari pun tak terangkat tu bagi salam kan, punya laju. Itu pun ada masalah agak tu. Jadi nak memastikan, sebab riak ni dia punya lawan dia ialah ikhlas. Itu regu dia lah, kita panggil tak, regu dia, lawan dia ialah ikhlas. So kita buang penyakit riak ni dan kita ikhlaskan diri kita hanya kerana Allah. Orang kata ke, orang puji ke, kita balik pada Allah. Kadang orang puji lah, orang puji tu bahaya sikit. Orang puji kita, saya tengok makcik ni memang kalau tidak masjid, Mekah, dua tu je saya pernah nampak makcik, tempat lain tak ada. Orang puji kita, maknanya kita baik lah, kaki semayang, kaki umrah apa semua lah, orang puji gitu. So kita kena balik pujian tu pada Allah. Jangan jawab dengan jawapan yang boleh hilangkan pahala kita lah. Sebab tu saya pernah cerita pada ibu ayah sekalian, pengalaman kuliah saya ni paling risau bila orang puji. Bila orang puji tu paling takut kali nak jawab. Kadang kali pertama kita pergi kuliah satu tempat tak, ceramah perdana ke apa, habis tu ada jamuan ni sebelum PKP dululah, sebelum Covid. Sambil-sambil jamuan sembang-sembang, tiba-tiba ada seorang, "Oh Ustaz, saya kali pertama ni dengan ceramah Ustaz memang sedap gila." Kita nak jawab apa tuan? Kalau saya jawab, "Oh Haji baru tahu ke?" Habis pahala ceramah aku malam tu. Dah, nak menjawab tu bukan senang tuan-tuan, sebab dia masalah hati lah. Dia ceritanya hati ni benda yang sangat sensitif dalam tubuh kita. Baik itu dalam pepatah Melayu pun tentang hati ni macam-macam orang letak kan. Sakit hati, terguris hati, pedih hati, busuk hati. Lagi apa? Macam-macam lah. Hati batu, macam-macam lah tuan-tuan. Pepatah Melayu sembulan bahasa bab hati ni banyak sangat. Dah, keras hati lah, makan hati paling teruk kali. Tapi sedap sebenarnya. Makan hati lah. Dia ada dua maksud lah. Satu itu makan hati ayam lembu tu, satu lagi ni makan dalam punya tak, makan hati.
Kadang-kadang ibu makan hati perangai anak, kadang-kadang anak makan hati perangai mentua. Macam-macam tak? Macam-macam tuan-tuan. Jadi sebab itu Islam ajar kita, apa pun yang kita buat pada hari ini, pastikan niat kita adalah betul kerana Allah Ta'ala, dan jangan ada penyakit-penyakit riak itu kerana ia boleh membahayakan amal ibadah kita. Baik, saya sambung bacaan. Dalam sepotong hadis kursi, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah zat yang paling tidak suka kepada syirik. Siapa yang mengerjakan amalan kepadaku yang disertai dengan menyengutukanku selain daripada aku, maka aku menghilangkan daripadanya amalannya itu menjadi milik orang yang berbuat syirik itu. Na'udzubillah. Syirik di sini merujuk kepada menunjuk. Siapa yang buat amalan bukan lillahi ta'ala, pasal apa mari masjid pagi ni? Kebetulan Ustaz, malam tadi Pak Mentua sampai, kan tak pergi kan, tak nampaklah soleh menantunya tu lah. Sekejap lagi bocor lubang pula, pecah rahsia. So datang pagi ni sebab Pak Mentua. Contoh, memang tak ada lah, ni contoh nak bagi faham jalan cerita. Kita buat sesuatu kerana orang itu, orang ini, mertua, kerana adik ipar, kerana besan, menantu, kerana ustaz, kerana pengerusi masjid umpamanya, kerana AJK. Maka Allah sebut dalam hadis kursi ini, aku takkan terima amalan macam ni, dan aku takkan bagi pahala, dan pahala yang kamu nak, Allah kata minta besok di akhirat pada orang yang kamu niat menunjuk itu pada siapa. Tak kepasal je tuan-tuan, kan? Tak ada pahala kita, lepas tu bergagau pula di akhirat besok. Sebab itulah apa pun sebenarnya dalam hidup kita hari ini, pastikan niat itu mesti betul. Dan tidak salah kata para alim ulama, tiap-tiap hari kita memperbetulkan niat atau renew niat, refresh niat kita. Kalau macam tuan-tuan, ibu-ibu yang mungkin masih bekerja lagi, tak kira lah kerja sendiri ke swasta ke meniaga ke apa, start kereta pergi berjabat je niat, ya Allah, aku pergi berjabat hari ni kerana Engkau ya Allah. Aku buka meniaga kedai runcit hari ni kerana Engkau ya Allah. Tiap-tiap hari refresh, renew balik niat kita. Ulama kata boleh, tak ada masalah. Sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, tuan-tuan sekalian, ini benda yang penting sebenarnya. Sebab bila salah niat, salah acuan dia, salah percaturannya, dibimbangi habuan kita tu tak ada. Bila niat tu tak betul. Berlaku di zaman Nabi SAW. Memang antara pattern atau perangai Rasulullah SAW, habis saja perang, katalah berlaku satu perang Badar ke Uhud ke apa kan, tamat saja perang itu, bila sahabat kumpulkan syuhada-syuhada ni yang mati ni, pejuang-pejuang Islam yang meninggal dunia dalam perang tu, so Nabi akan belik seorang-seorang. Nabi akan tengok, Allah kesian dia ni meninggal dunia, dia ni syurga, kata Nabi. Nabi belik seorang-seorang, tiba-tiba ada seorang sahabat, bila Nabi belik, Nabi kata dia masuk neraka, dia ahli neraka, kata Nabi. Tuan-tuan, sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Bukankah dia baru berjuang fisabilillah mati syahid? Ya, kata Nabi, zahirnya nampak dia mati syahid, tapi niatnya salah. Dia berjuang bukan kerana Allah, tapi kerana harta rampasan perang. Dia berjuang tu sebab nak dapat ghanimah. Dalam riwayat lain dia berjuang sebab niat yang lain lah, bukan lillahi ta'ala. Habis tuan, itu tara mati syahid tu. Na'udzubillah. Jadi pastikan saya, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, apa pun yang kita buat, niat kita mesti betul, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Orang yang riak tidak akan memetik buah dari amal perbuatannya kecuali hanya sekadar ketenangan di dunia. Cantik ayatnya. Dan itulah yang mereka inginkan. Maknanya orang yang riak ni esok akhirat tak dapat petik buah, maknanya tak ada hasil. Sebab yang dia nak pujian orang atas dunia, dia dapat yang tu. Ada orang macam ni tuan? Ada tuan-tuan, kita jumpa dah orang-orang macam ni lah. Dia suka sangat orang puji dia. Dia rasa entah macam mana, entah kembang satu macam macam kan. Kita ni kalau boleh tak nak orang puji berlebih-lebih sangat. Orang puji sikit-sikit tu adat lah dah. Tapi puji berlebih-lebih, orang kata kipas sampai nombor 5 punya kipas ni masalah. Kan? Kipas kan ada sampai nombor 5 kan. Macam tu lah. Jadi kita tak nak, na'udzubillah. Orang yang riak ni, kata penulis kitab ni, esok dia tak dapat petik buah. Sebab dia dapat ketenangan dunia saja. Sebab itu yang dia nak. Seronok orang puji, bila orang tak puji dia demam pula. Ada juga orang macam ni kan. Bila tak dengar pujian orang satu hari, dia tak senang duduk. Pergi singgah start motor, cari kedai kopi, nak cari jalan orang nak puji dia. Ada tak orang macam ni? Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, Islam ni agama yang didik kita jadi orang yang baik. Islam nak kita ni jadi orang yang berakhlak, jadi orang yang elok perangai, jadi orang yang reti hormat orang lain. Zaman kita duduk ni, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, ini zaman dah canggih sangat lah. Bila dah terlampau canggih pun, perangai manusia pun canggih juga saya tengok. Kadang-kadang orang tak reti nak hormat orang lain. Bawa kereta kadang-kadang jalan tu dia punya. Bawa kereta kadang benda simple pun dia tak boleh buat. Masa ambil lesen dulu kan main signal dengan tangan pun sekali di signal. Masa belajar ambil lesen dulu kan, lesen motor. Bila dah dapat lesen motor, signal pun tak ada. Bukan tak pasang signal tu pun tak ada. Punya hebat motor dia kan. Padahal signal tu bukan kena bayar pun tak. Mau tak sakit hati tuan, kita nak keluar simpang, menunggu dia slow macam siput kan. Signal tak bagi, dia ni nak masuk ke tak masuk kan. Kita keluar kan, dia nak terus pula. Tunggu dekat seminit, tahu-tahu elok je kau nak lipat dia masuk. Tak ke 3 guni kena menyumpah pagi tu tak. Ada akhlak tak ada. Potong queue lah, parking tak betul, macam-macam tu kan. Itu semua akhlak. Nampak simple, tapi itu Islam ajar. Kita susun selipar di luar tadi saya tengok, comel lah. Tertib jugalah, nampaklah kemahnya menyusun tu. Akhlak lah tu. Parking kereta ke, akhlak juga. Kadang-kadang di tapaunya parking ustaz kali. Tapi bukan kat sini lah, masjid dekat Kutub Utara. Tuan-tuan, pagi ni sebaik dia tak tapau. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda macam ni yang kita terlepas pandang. Kadang kita nampak benda besar saja, semayang, puasa, zakat, haji lah. Benda kecil tak nampak. Yang Nabi kata, buatlah kebaikan walaupun sekadar melemparkan senyuman kepada saudara kamu. Lempar senyum ni benda simple saja.
Dia menjawab pula, pakai emas Ustaz, tak nampak katanya. Nampak tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan pakai emas nipis ke, emas tebal, hitam ke, biru ke apa, merah ke, nampak. Mimik muka senyum tu nampak. Kod dia orang tak nampak pun, kita senyum dah dapat pahala tuan. Dah. Tapi tak buat juga. Banyak kita punya soal jawab ni, banyak memikir, banyak bertanya, banyak memikir yang tidak-tidak. Kadang-kadang saya tengok baru ni yang hari Selasa itu hari, kan Perdana Menteri ada buat ucapan sikit petang pukul 6 kan, pasal Covid tu. Berulang kali saya dengar dalam ucapan itu disebut, insya-Allah, dia kata kerajaan tidak akan buat PKP lagi. Kan disebut kan, sebab PKP ni teruk, ekonomi habis, rakyat pun banyak yang tak ada kerja. 800,000 tuan-tuan hilang pekerjaan sepanjang PKP tu hari. Bukan sikit punya jumlah, dekat 1 juta yang kena buang, yang tak ada kerja, tak boleh berniaga, dah duit tak ada kan, 6 bulan punya pukulan tu. Dan dia sebut dah itu hari, dia kata kerajaan insya-Allah lah, dia kata sama-sama kita berganding bahu, kita tak akan buat lagi PKP. Kalau ada pun PKPD atau PKPB, maknanya lokasi tertentu saja, bukan keseluruhan negara. Habis dia bercakap hari tu, esok tu keluar pula forum. Adalah saya tengok dalam TV kan, panggil jemputan panel. Tajuk dia, seandainya PKP terjadi lagi. Kan dia tak ada kerja tu. Kan orang dah cakap tak akan ada dah. Yang pergi bincang pula tajuk tu pasal apa? Tu saya kata kadang-kadang manusia ni dia dah tak tahu apa nak disembang. Tajuk tu sebenarnya bagi setengah orang menakutkan orang lain. Orang dah trauma dah itu hari kan, PKP. Bukan tuan-tuannya, ustaz pun trauma tak? Tak ada kuliah bang, jangan buat kerja, trauma kan. Macam sekarang ni PKPB di Kelang, semua kuliah di Kelang habis. Tapi taklah banyak kuliah kita belah Kelang tu, adalah 1-2 je. Tapi dah lepas dah itu hari sebelum PKPB. Lepas tu pergi bincang lah, seandainya terjadi PKP kali kedua. Tak payah bincang sebab benda tak jadi lagi. Dan benda tu telah di-highlightkan insya-Allah lah, dengan izin Allah kan. Takkan buat dah. Maknanya kerajaan boleh cover lah, sebab kita dah ada pengalaman daripada bulan Januari menghadap Covid ni sampai hari ni dah 10 bulan. InsyaAllah lah kan, pengalaman tu dah ada, dah tahu dah macam mana virus Covid ni punya perangai. Kita dah tahu dah. Kelemahan kita yang sebelum ni kita dah baiki balik. Walaupun kluster yang wujud makin hari makin meningkat. Jumlah kluster tu, kluster ni kelompok lah dia panggil tak. Kluster ni yang saya ingat ada di Malaysia ni sejak Covid itu hari ada 100, dekat 150 ada kot, lebih kurang lah 140 lebih. Semalam bertambah pula ada 6 kluster baru. Semalam ke kemarin dulu macam tu. Tapi memanglah untuk seminggu 2 ni tuan-tuan, memang dia akan naik 3 angka. Itu hari 600, 2-3 hari ni 300 lebih kan. InsyaAllah dia akan menurun balik. Dia akan jadi tinggi seminggu tu pasal sebab dia punya check tu dia bersasar. Lepas tu trace dengan kontak rapat apa semua tu dia jadi tinggi sikit lah. Terutama sejak kluster Siva Gangga di Kedah dengan yang Sabah punya kan, kluster Benteng, warga asing. Yang sekarang ni yang teruk kluster Tembok lah. Dah duduk dalam penjara tuan, kena Covid pula. Kesian banduan tu. Nak buat macam mana kan. Dia tak diundang benda tu. Jadi kita yang masih sehat boleh datang masjid ni, tolong jaga. Jangan cakap besar, tak apa ustaz, Covid lah, Allah ada. Tinggi tauhid. Tak pakai emas pasal apa ni? Allah ada ustaz. Apa barang Covid katanya. Sudah. Ini maka wali punya jawapan ni. Kan jadi Donald Trump kan. Donald Trump kena Covid kan baru ni.
Lepas tu kena masuk hospital 3 hari je dia bertahan kan. Dia tak boleh tahan. Dia keluar hospital. Keluar pergi berkempen tu. Kan Amerika nak pergi raya kan. Pergi berkempen. Lepas tu tuan tahu dalam kempen tu dia cakap apa? Dia kata kita jangan takut pada Covid. Padahal dia baru kena Covid. Nampak tak sedar diri tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, balik cerita kita tadi, pastikan niat kita betul. Yalah, niat ni benda dalam kan, siapa pun tak tahu. Yang tahu Allah Ta'ala saja. Kita boleh hukum manusia zahir saja. Baik, itu dalam kaedah usul ada disebut al-hukmu biz-zawahir. Kita boleh hukum manusia dengan zahir saja. Maknanya kalau kita nampak satu orang hamba Allah ni rajin datang surau masjid, kita hukum dia geng masjid lah. Kita hukum dia kaki semayang, kita hukum dia kaki kuliah, kita hukum dia dia ni orang baik. Macam itulah, zahir saja. Walaupun niat tuan-tuan datang pagi ni dan hari-hari sebelum, Allah saja yang tahu apa niatnya kan. Mudah-mudahan lillahi ta'ala. Tapi kita boleh hukum zahir saja. Kalau kita tengok orang tu keluar masuk kedai nombor, contoh, takkan kita nak hukum dia kaki semayang kan. Mesti kita kata, oh ni kaki nombor ni. Kalau dia selalu berjalan terhoyong hayang, mesti kita hukum, oh dia ni kaki arak, ni kaki botol. Zahir. Dalam kita tak tahu tuan-tuan ibu ayah sekalian. Dalam ni semua Allah saja yang maha mengetahui. Jadi sebab itu Islam mengajar dan mendidik kita jangan cepat bersangka buruk dengan manusia. Wa imma makhluk lain sekalipun. Jangan cepat benar sangka buruk. Dan orang yang baik pada sisi agama, kata ulama, orang yang bila dia berjalan keluar, dia jumpa, nampak orang lain, dia merasakan orang itu lebih baik daripada dia. Ini orang yang baik. Minta maaf saya sebut dah. Kita keluar masjid sekejap lagi, nampak orang yang sapu-sapu sampah tepi jalan tu. Dah itu rezeki dan kerja dia kan. Kita pun, oh, tantah dia ni yang tukang sapu sampah ni lebih banyak baca Quran daripada aku ni. Kena sangka baik gitu. Nampak tengok petang-petang makcik jual goreng pisang, jangan pandang lekeh. Mana tahu dia punya sedekah lebih banyak daripada kita. Kena sangka baik, dia lebih baik daripada kita, dia lebih rajin daripada kita, dia lebih alim daripada kita. Sebab kita ni tuan-tuan tak ada apa-apa. Nenek saya sebut we are nothing. Jangan main-main dengan nenek saya. Cakap orang putih tu kan. Kita ni nothing, zero, tak ada apa-apa. Jadi ulama kata bila kita kehilangan sesuatu, jangan terlalu bersedih sangat, sebab asalnya tak ada apa-apa. Tuan-tuan hilang duit RM10, jangan sedih sangat sampai 3 hari tak datang masjid. RM10 je kot kan. Kena ingat, oh aku ni dulu mana ada RM10 ni. Tak ada. Masa kita lahir apa yang ada tuan-tuan, minta maaf saya sebut tak, telanjang bulat, comel pula tu. Walaupun telanjang bulat kan, tapi comel. Baby kan, baby ni kat mana pun comel. Anak India ke anak Cina lahir-lahir semua comel. Nama budak mesti comel punya. Walaupun kita lahir dulu tengok bertelanjang bulat. Masa kita lahir baju tak ada, seluar tak ada, kasut tak ada, kopiah pun tak ada, duit pun tak ada. Ada tak baby lahir celah ketiak ada duit RM10 masa beranak tu? Bukan lepas dah bersalin, dah cuci-cuci bobor lampin tu orang datang bagi duit, tu lain. Masa beranak keluar-keluar dengan duit sekali. Ada. Meninggal misi je. Bidan menyambut tu. Pensan terkejut duit sekali keluar dengan budak tu kan. Memang tak ada.
Jadi maknanya ulama kata kita ni dulu nothing, tak ada apa-apa pun. Bila dah besar, kepala otak kita ligat sikit, jadi cerdik sikit, ada rezeki, kita bekerja, dapat duit, syukurlah. Jadi orang pandai sikit, orang lantik, kita jadi YB kawasan, syukurlah. Tak usah belagak sombong tak ketahuan pula tak. Janganlah begitu. Sebab kita kena ingat asalnya kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Sebab itu kalau hilang sesuatu, kata ulama, tak usah beria sangatlah. Sedih tu sikit-sikit sudah. Keluar-keluar kan, ini contoh jangan jadilah. Hilang selipar, tak usah sedih. Sampai balik tak ambil pula jamuan yang ada tu. Pasal apa tak ambil? Selipar hilang, Ustaz. Selipar terkedarah kena ambil tu. Selipar bukan nak makan selipar tu. Yang nak dimakan bungkusan tu kan. Hilang selipar tak apalah, dah rezeki kita takat tu je kan. Saya pernah jadi satu kes tu selipar sama, jamaah terambil, sama jenis, lain saiz sikit aja. Bila saya balik keluar pada kuliah maghrib tu, saya letak sini, tapi kenapa kasut ni bila saya sarung besar? JK kata, Ustaz tengok apa Ustaz, lama sangat. Saya kata selipar ni sama, tapi macam bukan dia. Kita kenal, tapi sebiji sama. Macam ni lah Ustaz. Ustaz bawa balik je dulu. Bagus JK tuan. Dia suruh saya pau selipar tu dulu. Ustaz bawa balik Ustaz, nanti kita announce balik. Kok-kok lah orang tersilap ambil malam kan, tak apa nampak ke. Lepas sebulan 2 saya datang balik, dia letaknya selipar tu di situ balik. Maknanya dia tersilap ambil lah. Tu makna katanya kalau rezeki tu ada, orang Melayu kata kan. Tapi orang Melayu cakap lain, kalau dah jodoh tak ke mana katanya. Itu yang dia dah kahwin tak keluar-keluar tu, pasal tak ke mana. Naya ke bini dia, nak keluar tak boleh, kena marah. Pasal apa? Dah dulu awak kata dah jodoh tak ke mana katanya. Tu suami macam bengong pula sikit jenis gitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, jangan sombong kita tak ada apa-apa. Saya sebut malam tadi, saya ulang sikit pagi ni. Tuan-tuan buka dalam Quran surah An-Namlu. Ni saya nak perhabiskan kuliah pagi ni tuan. Kuliah jangan lama kan, Covid. SOP. Tuan-tuan buka surah An-Namlu, surah semut. Dalam surah semut ni dia banyak cerita Nabi Sulaiman. Tuan-tuan tengok bermula ayat 20 kalau saya tak silap. Kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Nabi Sulaiman ni satu hari dihimpun semua rakyat dia kan. Himpun semua manusia, jin, binatang, angin. Nabi Sulaiman dia kontrol semua ni. Manusia pun dia jaga, angin pun dia jaga, binatang pun dia boleh communicate, jin pun lagi takut dengan dia. Dihimpun semua ramai-ramai, tiba-tiba dia tengok burung hudhud tak ada. Macam saya lah kuliah pagi ni tengok, ni ada orang tak datang ni. Contoh kan, kita kenal, dia ni tak ada ni. Nabi Sulaiman tengok dalam ramai tu, dia kata mana burung hudhud. Hudhuda dalam Quran sebut ayat 20 tu. Lalu binatang lain kata, entah, kami pun tak tahu, mana hilang pula hudhud pagi ni. Lalu Nabi Sulaiman kata, nanti tolong maklum pada burung hudhud ni, dia balik bila-bila pun suruh dia menghadap aku. Dan kalau dia tak ada alasan yang munasabah, kenapa dia tak hadir pagi ni, dia absent pagi ni, dia tak ada hujah yang kuat, Nabi Sulaiman kata, aku akan azab dia atau aku bunuh dia. Tuan-tuan, memang angin sungguh Nabi Sulaiman pagi tu. Binatang lain pun dia jadi takut kan. Semua takut tuan dekat Nabi Sulaiman ni. Dia ada izzah, dia ada satu haibah yang
sebagai raja dan nabi kan, rasul. Dia hebat lah. Tiba-tiba takdir Allah petang sikit balik burung hud-hud kan, berkicau-kicau balik, senang hati dia. Ni Nabi Sulaiman dah mengamuk jumpa binatang lain tanya Hud, minta maaf sebut Hud je lah, Hud, kau pergi mana pagi tadi hilang? Dia kata ada. Belagak ada lah, dia kata. Yalah, Nabi Sulaiman mengamuk, pagi tadi tengok engkau tak ada. Hud kata, yang tak ada aku, yang korang pula kelang kabut siapa? Taklah, kata binatang lain. Sebab Nabi Sulaiman dah warning, kalau kau jumpa dia kejap lagi, tak ada hujah yang kukuh, mati kau lagi. Kami dah tak ada kawan nama Hud dah lepas ni. Takut tu je lah, tu yang kami pun tumpah risau. Hud kata, relax bro, ni Hud. Relax bro tu aku tambah lah, Quran tak sebut. Dah, burung Hud kata relax, buat tenang. Yang hilang aku bukan korang relax je. Dia jenis gelabah, nak buat macam mana kan? Jenis gelabah tuan, kadang angin slow je ingat ribut dah. Jenis gitu. Lalu Hud kata tak apa, aku pergi jumpa Nabi Sulaiman, jangan risau. Sekejap lagi aku jumpa, aku mesti keluar balik, relaxnya, mesti hidup lah. Confident tuan-tuan. Pasal apa Hud confident? Walaupun dah bunyi macam ancaman kan, Nabi Sulaiman naik angin tu. Pasal dia ada hujah yang kuat. Pasal dia tahu point dia tu, Nabi Sulaiman tak boleh cakap apa ni. Lalu dia pun menghadap Nabi Sulaiman tanya, kau hilang bagaimana? Kalau hujah kau tak kemas pagi ni, selamatlah, memang mati. Sembelih jadi rendang lepas ni. Lalu Hud kata, wahai Nabi Sulaiman, bertenang. Aku ada benda yang aku nak bagi tahu kamu, yang benda ni kamu pun tak tahu. Itu poin dia sebenarnya. Poin dia, Allah nak tarbiyah Nabi Sulaiman juga. Bukan kata Nabi Sulaiman menyombong, tidak. Tapi Allah nak tarbiyah. Walaupun kamu wahai Sulaiman, kamu hebat, ada kerajaan yang luas, kekuasaan kamu dahsyat, tapi jangan ingat kamu tahu semua benda. Jangan pandang lekeh pada burung Hud, walaupun dia kecil. Hud kata, wahai Sulaiman, aku ada benda yang kalau aku beritahu ni, kamu pun tak tahu benda ni. Itu yang dia boleh belagak kan. Itu Hud rasa kemas tu, pasal dia tahu. Sulaiman tanya apa dia? Aku bawa balik daripada Sabak. Bukan Sabak berenam kan, Sabak, kerajaan Sabak di Yaman. Aku baru balik daripada kerajaan Sabak, aku terbang pergi sana, dan aku tengok ada rajanya perempuan sembah api, sembah matahari dengan rakyat dia sekali. Nabi Sulaiman dengar yang tu, kira nasib baik lah, Hud selamat. Dia pun puas hati lah tak. Hujah tu kemas lah, pasal poin yang dibawa tu besar. Dia jumpa satu raja yang cantik daripada kerajaan Sabak di Yaman, menyembah matahari pula, syirik. Maka Nabi Sulaiman dengar, tak apa, kita akan invite raja tu masuk Islam. Tu ada cerita lain lah. Cuma nak sebut poin dia tadi, jangan sombong, jangan rasa kita hebat. Walhal Nabi Sulaiman tu hebat tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ada banyak kan, Imam Qurtubi lah apa. Bila dia menghuraikan kisah Nabi Sulaiman terbang di bawah angin. Nabi Sulaiman nak pergi mana-mana, disuruh angin yang bawa. Kenderaan dia angin, bukan 5 series punya. Angin. Dan kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman dia ada satu tikar atau permaidani, atau orang kampung saya panggil kapet. Orang kampung saya memang cakap putih macam nenek tadi kan. Kata Imam Ibnu Katsir, tiap kali Nabi Sulaiman nak terbang pergi mana-mana, dia akan duduk di atas tikar itu. Dia terbang dengan tikarnya, atau permaidani, atau kapet lah kita panggil. Cuma
Zam-Zam Al-Kazam itu Piramli yang tambah. Itu ceritanya. Tuan-tuan jangan main-main dengan Piramli tuan. Dia kaji semua. Kalau tidak mana datang tiket terbang tu. Noh. Kan saya pernah cerita dulu, ada orang buat kajian pasal Piramli ya. Dua manusia yang dianggap sangat, Malaysia sangat bertuah sebab ada dua insan seni yang hebat. Satu Allahyarham Tan Sri Piramli, satu Allahyarham Tan Sri Sudirman Haji Ashab. Sudirman dengan Piramli ni ikut kajian, ini dua insan seni paling mahal asetnya bagi negara Malaysia. Sebab lagu Sudirman ni apa yang tak sedap? Dia dah meninggal tuan. Merdeka je keluar lagu dia. Raya je keluar lagu Sudirman. Balik kampung kan. Lagu baru raya tak jalan tuan. Dia nak lagu lama tak? Baru goyang kaki sambil bawa kereta balik Kelantan. Dengan lagu balik kampung tu kan. Evergreen. Kalau dengar lagu Salam Terakhir, menangis tak? Menangis tuan. Tak usah sembang lah. Baca Quran tak menangis macam tu. Tapi kalau kita hayati lirik lagu Salam Terakhir tu, itu sebenarnya lagu last dia sebelum dia nak mati. Sudirman kan, dengan suara dia yang cukup sedap. Tu belum lagu Cokerot lagi tu. Lagu Cokerot pun boleh tahan tak? Kan rancak lagu dia. Sama dengan cerita Piramli juga. Semua cerita dia hidup tuan. Bukan hidup je. Tuan-tuan pun hafal lah skrip. Boleh berlakon lah kita ni. Cerita Labu-Labi pun kita hafal. Kan? Seniman Jalapur, Tiga Abdul. Saya kuat cerita Tiga Abdul pasal saya Abdul Rahim. Jadi Tiga Abdul tu memberi kesan juga tu. Kan? Bagus pengajaran cerita. Watak tu hidup. Watak Haji Bakhil hidup. Nampak? Dia nak ajar kita jangan bakhil teruk sangat. Bakhil pun tak boleh sebenarnya. Kedekut tu jangan ada. Apatah lagi bakhil. Bakhil ni atas pada kedekut lagi. Pelakon tu baik, orang tua tu, tapi watak dia tu. Nama pun Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Nama pun ngeri lah tuan-tuan. Dia punya kedekut tu, ya Allah. Anak dia Manisah. Minta 300 dia nak beli mesin jahit kan. Bapak-bapak minta 300 pak. Pensan. Cikgu Murad datang minta derma. Demam. Cikgu Murad bawa briefcase tu kan. Dengan cikgu apa seorang lagi. Cikgu Gani ke apa ke. Siapa entah seorang lagi tu. 2 orang datang. Menggigil terus. Tapi kalau Cikgu Murni habis lah. Cikgu Murni datang terus menggeliat. Segar terus. 1,000 dengan kain 3 gulung dia bagi kan. Belanja telur suruh masak. Jadi tuan-tuan, watak tu hidup tuan-tuan. Watak ibu mertuaku Ala Kasim hidup. Watak anak derhaka anakku Sazali hidup. Termasuklah watak Zam-Zam Ala Kazam tadi tu kan. Hidup. Doremi tu. Tapi Ibnu Katsir kata itulah kelebihan Nabi Sulaiman. Dia ada tika dia tu. Tu orang Melayu panggil tika terbang. Dah boleh terbang kan. Orang panggil tika terbang. Dan hebatnya Nabi Sulaiman ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, perjalanan yang orang biasa bergerak sebulan, katalah kita nak pergi satu tempat sebulan baru sampai, Nabi Sulaiman sepagi saja. Tuan-tuan, dan macam mana tak sepagi? Angin yang bawa, jin yang bawa sekali. Sepagi saya makna lepas subuh Nabi Sulaiman keluar pukul 9.10 sampai. Kita lagi sebulan dia sampai siap dah. Itu kelebihan dia kan. Dengan jin lagi takut kan Nabi Sulaiman. Jin yang bekerja dalam istana tuan-tuan, angkat muka macam tu tak berani. Tu yang Nabi Sulaiman wafat orang tak tahu tu. Kan Nabi Sulaiman duduk atas kursi empuk tu kan. Dah wafat lama dah tuan. Yang jin duk menyapu kat dalam istana tu. Lap-lap cermin. Nak angkat muka tak berani. Duk ingat Nabi Sulaiman tengok je padahal meninggal lama dah.
Akhirnya bila tongkat yang dipegang tu reput, anai-anai makan, terlentang Nabi Sulaiman jatuh. Baru tahu jin kata lah, meninggal lama orang tua ni. Kalau tahu pencen awal itu hari. Jin kata lah. Jin pun takut tu kan. Bayang kalau tongkat tu besi macam mana kakak? Kalau tongkat tu besi tak tombang Nabi Sulaiman, jenuh jin tu buat kerja sampai kesudah. Dan sebab itu dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling akhir masuk syurga di kalangan seluruh Nabi dan Rasul. Sebab apa? Sebab kuasa dia banyak, hartanya banyak, bini dia banyak, kekayaan dia hebat, empire dia luas, boleh komunikasi dengan binatang lagi, boleh hidup macam-macam tak. Akhirnya dia paling lah masuk syurga di kalangan semua Nabi. Nabi kata semua Nabi dah masuk, lah kali baru Nabi Sulaiman. Pasal banyak soal jawab dia tu. Tapi tak apalah, last pun masuk syurga juga. Yang penting ke syurga tu, tak kira cepat atau lambat lah. Yang penting jangan masuk neraka, itu saja. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita ambil iktibarnya di situ. Jangan rasa sombong, jangan rasa hidup kita ni hebat sangat. Tak usahlah, kita sama saja. La farqa li arabiyyin, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Nabi kata tak ada beza orang Arab ke, orang Melayu ke, bukan Arab ke, apa ke, kecuali yang membezakan mereka ialah iman dan takwa. Jadi tuan-tuan, saya berhenti setakat ni dulu. Huraian mengenai riak kita akan sambung insya-Allah biiznillah bulan depan, Ahad minggu yang kedua. Terima kasih pada semua yang hadir, semua yang menonton, semua yang berkongsi kuliah live kita pada pagi ini. Sahabat kita daripada Singapura pun ramai. Terima kasih banyak daripada Indonesia, daripada Brunei dan daripada Malaysia juga. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada pandemik COVID ini, dan mana-mana kawan-kawan adik-beradik kita yang sedang dijangkiti, termasuklah Menteri Agama kita, mudah-mudahan segera sembuh insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan menjaga SOP yang ada. Mudah-mudahan kita semua akan diselamatkan Allah daripada musibah ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.